Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharina atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah yang berusaha tuan pengurusi barisan ahli jawatan kuasa yang saya hormati, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah berada dalam bulan Ramadan, iaitu dah 9 Ramadan malam ke-10, 10 malam dah tarawih. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk tazkirah yang diberikan kepada saya adalah kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya teruskan tajuk ni, boleh saya kenalkan diri boleh tak? Memandangkan first time sampai, first impression kena jaga. Nah, ringkaslah perkenalkan diri dah. Tapi sebelum saya kenalkan diri, please keep my word, don't judge the book by its cover. Nama diberi adalah Muhammad Shu'aib bin Sankrah bin Jamikun. Aku anak orang Jawa tau, yang Irang ni banyak ikut mak. Berasal daripada Johor Bahru, Johor. Sekarang ni menetap di Taman Saudara KLIA Sepang. Bertugas sebagai guru di salah sebuah sekolah di Port Dickson. Dah berkahwin dah. Biasa Puan Hajah tanya saya tu, Tuan Hajah tak ada, lelaki takkan tanya saya, yang perempuan bisa tanya saya, dah kahwin dah Ustaz? Alhamdulillah. 3 orang anak dah perempuan, Alhamdulillah. InsyaAllah barakallah. Jadi dulunya belajar di Universiti Al-Azhar Tahirah Mesir dalam jurusan Syariah Islamiah. Itu sedikitlah perkenalan diri saya. Memandangkan saya pertama kali datang di Surau An-Nur, Surau An-Nur di sini, insya-Allah barakallah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada tajuk tazkirah yang diberikan kepada saya, iaitu kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang saya sebutkan tadi, sedar ataupun tidak sedar tuan-tuan, kita dah berada dalam bulan Ramadan pada 9 Ramadan malam ke-10. Tuan-tuan, bagaimana mungkin kita tak gembira tuan-tuan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab untuk berada pada bulan Ramadan ni, kita dah submit application kita dah request dengan Allah since 2 bulan lepas lagi. Ingat tak? Masuk je Rejab, apa tuan imam baca? Apa yang kita bacakan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa tu yang kita sebut daripada masuk je bulan Rajab. Masuk je bulan Rajab, sampailah habis Sya'ban, masya-Allah barakallah. Itulah doa yang kita minta. Apa maksudnya? Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Tuan-tuan, kalau kita hayati doa tersebut tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, ianya bukan sekadar doa, tetapi ketahuilah bahawa doa yang kita sebutkan itu, ianya terkandung, tersiratnya satu pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengharapan kita tuan-tuan? Tuhan yang waballighna Ramadan,
Ya Allah, berkatilah kami daripada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Syakban, dan ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nah, kenapa saya letakkan pengharapan, tuan-tuan? Kenapa saya katakan bahawa itu adalah sebuah pengharapan? Kerana apa, tuan-tuan? Duk cuba fikir balik. Daripada bulan Rajab sampai ke hari ini, masa doa bulan Rajab tu, rasa-rasa boleh hidup ke sekarang bulan Ramadan? Siapa boleh jamin dengan saya? Nah, tapi Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala, sedar ataupun tidak sedar, Allah dah perkenan pun doa tersebut. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Nah, Allah panjangkan usia kita, tuan-tuan. Itu yang saya nak highlightkan, tuan-tuan. Nah, Allah panjangkan usia kita, tuan-tuan. Bila sebut pasal usia ni, tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW daripada Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, inna min sa'adatil mar'i an yatula umrahu wa yarzuqahu Allahul inabah. Nah, duk cerita pasal umur panjang ni. Nah, semua orang nak umur panjang, tuan-tuan, termasuk saya. Saya pun tak nak mati lagi. Nah, tak pernah saya angkat tangan doa, ya Allah matikan aku, tak ada. Nah, baik doa secara langsung, baik doa secara tak langsung. Contohnya doa secara langsung, tak pernah lekang daripada mulut kita. Setiap kali angkat tangan, kita minta apa? Ya Allah, panjangkan usiaku. Dan itu doa secara langsung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh doa secara tidak langsung, ya Allah, luaskan rezekiku, ya Allah. Di sebalik doa kita minta supaya mana Allah luaskan rezeki kita, tuan-tuan, kita sebenarnya minta dengan Allah, ya Allah, panjangkan usiaku supaya mana aku boleh menikmati rezeki-rezeki yang kau nak bagi pada aku. Konklusinya, tuan-tuan, setiap hari kita minta dengan Allah untuk panjang umur. Bahkan wa ballighna Ramadan yang kita duk baca pada bulan Rajab tu, tuan-tuan, kita minta dengan Allah, ya Allah, panjangkan usia kami, ya Allah, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Masya Allah, barakallah. Sebab saya katakan tadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya bergembiralah kalian, inna min sa'adatil mar'i, bergembiralah kalian apabila Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kalian ayatula umrahu, bila Allah kurniakan kalian umur yang panjang. Allah kurniakan umur yang panjang, Nabi suruh rasa bertuah, Nabi suruh rasa gembira, Nabi suruh rasa syukur bila mana Allah kurniakan umur yang panjang. Kemudian Nabi SAW sebut, wa yarzuqahu Allahul inabah, dalam pada mana Allah bagi umur panjang, Allah rezekikan kepada kita untuk memanfaatkan umur yang panjang tersebut dengan al-inabah, untuk sentiasa istighfar dengan Allah, taubat dengan Allah, lakukan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, barakallah. Nah, sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan, wa ballighna Ramadan tadi, application dah hantar, dah lulus dah pun, tuan-tuan. Bila mana sampai pada bulan Ramadan, sebab tu orang beriman bergembira bila mana berada pada bulan Ramadan. Nah, kenapa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka gembira dengan bulan puasa, tuan-tuan? Kenapa mereka bergembira dengan bulan Ramadan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya datangkan satu hadis Nabi SAW daripada Salman radhiyallahu anhu. Hadis ini Salman radhiyallahu anhu sebutkan, kata apa? Nabi sebut hadis ini fi akhir yaumin Sya'ban. Nabi sebut hadis ini pada akhir bulan Sya'ban. Dan kenapa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergembiranya orang yang berpuasa, bergembiranya orang yang berada pada bulan Ramadan ini, kerana mereka tahu Ramadan ini Nabi SAW sebutkan ada 3 kemuliaan, ada 3 keistimewaan yang ada pada ini. Yang pertama, qad adhallakum syahrun 'azim. Nabi SAW, wahai manusia, ketahuilah bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung tak kita, tuan-tuan, hari ini, tuan-tuan, Allah rezekikan kepada kita untuk berada pada bulan Ramadan. Sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan, sedar ke tak sedar, doa yang kita minta dengan Allah untuk sampai pada bulan Ramadan, dah alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala dah luluskan, dah approve dah pun, dah duduk 10 hari dah dekat bulan Ramadan. Ya Allah Rabbi, maka bergembiralah kita, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sebutkan, ketahuilah bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan barakah, syahrun mubarakun.
bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan yang ketiga, Nabi kata apa? Syahrun fi lailatun khairun min alfi syahr. Ketahuilah wahai manusia, bulan Ramadan ini ada satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana malam ini tak dianugerahkan langsung kepada mana-mana umat yang sebelum ini, hanya saja kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian kejar, kalian dapat malam Lailatul Qadar ini. Nabi kata apa? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan 1000 bulan lebih kurang 83-84 tahun, tuan-tuan. Duk kalau baca Quran pada ketika itu 83 tahunlah pahala-pahala dikreditkan dalam akaun buku catatan amalan kalian. Kalian sedekah, kalian berzikir, Allahu Akbar. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tu orang yang berpuasa bergembira. Kerana apa? Keistimewaan, kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya keistimewaan bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, Nabi kata apa? Allahu Rabbi, man taqarraba fihi bihaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan kafima sawahu, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan. Nabi kata fima sawahu, barang siapa yang mengerjakan satu amalan sunat pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, hanya bulan Ramadan saja, satu amalan sunat, Nabi kata apa? Pahalanya seperti lakukan amalan fardu. Satu amalan fardu kalian lakukan, kalian solat, kalian berzakat, kalian lakukan amalan fardu, maka pahalanya Nabi kata apa? 70 kali ganda, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu orang yang berpuasa gembira bila mana berada pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, senang bermuamalah dengan Allah tau. Nak berbisnes dengan Allah ni mudah sangat, tuan-tuan. Kenapa saya katakan ini, tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya datangkan satu dalil daripada surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam ayat ini Allah gunakan uslub, kaedah manhaj perkataan muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang baca Quran, orang yang salat, orang yang infak, sama ada secara terang-terangan ataupun sembunyi, mereka ini melakukan satu perniagaan tijarah lan tabur, satu perniagaan yang tidak akan rugi sampai bila-bila, tuan-tuan. Maka Imam Ar-Razi mentafsirkan ayat ini, mengatakan bahawa manusia ni, di dunia ini, manusia ini seolah-olah sedang melakukan satu transaksi perniagaan dengan Allah, yang mana modalnya adalah amalannya. Modalnya adalah amalannya, tuan-tuan. Hari ini sistem perniagaan, kita berniaga, hadaf kita, objektif kita, matlamat kita adalah keuntungan. Mana ada orang berniaga nak rugi? Semua orang berniaga nak untung. Tapi bermuamalah dengan Allah, tuan-tuan, margin dia tinggi, tuan-tuan. Margin tinggi, tuan-tuan. Satu huruf baca Quran, Allah Subhanahu wa taala bagi 10 kali ganda. Dalilnya, Menjabil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka digandakan dengan 10 kali ganda. Ada pula dalil yang lain dalam surah Ali Imran, satu kebaikan Allah bagi 700 kali ganda. Senang bermuamalah dengan Allah, tuan-tuan. Dalil yang lain dalam surah At-Taubah juzuk yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beli, ishtara. Allah guna lagi perkataan muamalah tadi itu. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beli. Beli apa? Minal mu'minin, beli daripada orang mukmin itu, anfusahum wa amwalahum, diri mereka. Diri mereka dengan apa? Dengan amalan-amalan mereka. Zikir mereka, baca Quran mereka, solat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu wa amwalahum, dan Allah beli
Harta mereka, mereka infak, mereka sedekah, mereka berjariah. Allahu Rabbi. Dengan apa Allah ganti? Bi annalahumul jannah. Allah ganti semua benda tu dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab tu orang yang berpuasa ni bergembira kerana berada di bulan Ramadan. Kerana apa? Besar pahala mereka bila mana mereka melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa orang berpuasa digembira pada bulan Ramadan? Iaitu bila mana orang yang berpuasa pada bulan Ramadan mengaplikasikan kesabarannya. Nabi kata apa? Wa huwa syahrun as-sabr. Ketahuilah bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Ini memang susah nak praktik bulan sabar ni. Kerana apa? Sawabul jannah, Nabi kata. Barang siapa yang mengaplikasikan kesabaran itu pada bulan Ramadan, pahala dia, Nabi kata apa? Syurga untuk dia. Bukan senang lah tuan-tuan nak praktik sabar ni waktu bulan puasa. Lagi pula tengah hari dah bang, tekak dah kering, perut dah lapar. Daripada jauh tu nampak tu hijau, kita pun tekan minyak. Depan kita ada kereta ni, kita target lepaslah traffic light. Sebab kita tahu traffic light kalau merah lah, masa aku tunggu memang lama. Tengok yang depan kita belum kuning lagi, dia dah tekan brake dah. Dia tak berhenti, dah kuning terus berhenti. La ilaha illallah. Kita pun sabar dah sangkut dekat traffic light tu dah. Kita pun kata nak marah bulan Ramadan dah. Kita pun tunggu macam saya cakap tadi, tekak dah haus, perut dah lapar, kepala dah pening, matahari pun dah pacak tak kepala dah. Tengok dah hijau tak gerak lagi, sibuk main handphone. La ilaha illallah. Mulalah mulut tu mulalah hati tu sabar InsyaAllah barakallah ya Rabb. Sebab tu Nabi kata apa? Orang yang mengaplikasikan kesabaran pada bulan Ramadan itu, tuan, pahala dia adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 20 minit je kan? Dan yang terakhir, tuan-tuan, kenapa orang berpuasa ni bergembira, tuan-tuan? Kerana apa? Mereka ini mengejar pahala bagi mereka memberi makan kepada orang yang berpuasa. Tuan-tuan, duk pakat dengar hadis ni Lepas ni dengar hadis ni, jumpa tuan pengurusi, jumpa tuan imam, cakap dengan pengurusi, cakap tuan imam, tengok mana yang slot masih kosong untuk berbuka puasa iftar. Terus contribute sertai bagi orang makan buka puasa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang bagi orang makan ketika mana orang itu berpuasa, barang siapa yang bagi makanan kepada orang yang berpuasa, Nabi kata pahala dia dua. Satu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini akan diampunkan dosa dia. Nak cerita pasal ampun dosa ni, tuan-tuan, penting, tuan-tuan. Nanti kita pakat-pakat untuk adjust masa lain. Kita nak fokus pada tajuk ni. Pertama sekali, tuan-tuan, apa lagi yang kita nak, tuan-tuan, bila mana dipanggil nama kita di hadapan kelak, tuan-tuan, yang main-main. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Setiap daripada kita tu di akhirat kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap daripada kita, please keep my word, setiap daripada kita itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang kata setiap daripada kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kelang kabut Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanyakan pasal ahwal ni. Nanti saya cerita Please keep my word. Sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan, apa lagi impian kita, tuan-tuan, bila mana dipanggil nama kita Muhammad Shu'aib bin Sankra di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi yang kita nak melainkan kalau segala dosa-dosa kita yang dalam buku amal itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bagi orang makan ketika bulan puasa, tuan-tuan, pahala pertama, Nabi kata apa? Orang ini akan dihapuskan segala dosa-dosa. Pegang semua. Yang kedua, Nabi kata apa?
Yang kedua, barang siapa yang bagi orang makan ketika bulan puasa, maka orang ini akan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jauh mana ustaz? Saya datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tentang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada Abdullah bin Amr al-As. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man at'ama akhahu khubzan hatta yushbi'ahu wa saqahu ma'an hatta yarwiyahu, ba'adahu Allahu 'anil nar sab'a khanad." Barang siapa yang bagi orang makan. Nah, dalam hadis ini Nabi kata apa? Dengan satu roti je. Satu roti je. Dia makan roti tersebut, dia kenyang, tuan-tuan. Dia kenyang, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kemudian dia bagi air pula orang tu minum, untuk dia minum dengan hilang dahaga ni. Macam kita hari ni tak? Majlis iftar kita ada kuih, ada makan. Nah, orang yang buka puasa tu dengan kenyang, tuan-tuan ni. Alhamdulillah, kenyang, tuan-tuan. Nah, Nabi kata apa? Orang ini, orang yang bagi makan ni, Nabi kata apa? Dia akan dijauhkan daripada api neraka Allah sebanyak 7 parit, Nabi kata. 7 parit, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW sebutkan, ma baina khandaqaini, di antara satu parit dengan satu parit ni, Nabi SAW kata apa? Jauh dia sejauh 500 tahun perjalanan, tuan-tuan. 500 kali dengan 7 sama dengan 3,500 tahun perjalanan, tuan-tuan. Jauh dia dengan api neraka, tuan-tuan. Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada bulan Ramadan je. Maka duk pakat-pakat lepas ni, pakat-pakat lepas ni, jumpa penuhkan slot-slot iftar. Nah, ni bukan kata nak suruh promosi, tak, sama-sama kita kejar. Sebab tu saya kata tadi, kenapa orang beriman ni gembira bila mana tibanya Ramadan? Sebab apa? Di dalam Ramadan itu mempunyai banyak benda, banyak kemuliaan, banyak keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kelebihan Ramadan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailatin tatawwu'an. Siang hari kamu diwajibkan berpuasa, Nabi kata. Ni berpuasa, tuan. Kadang-kadang kita nak puasa Isnin Khamis, saya lah nak puasa Isnin Khamis pun susah. Kadang-kadang niat dah bagus dah standby dah siap sahur dah. Dah siap sahur, nak puasa lah Isnin lah. Belum lagi aku start kereta enjin nak pergi kerja, dia kata, bang, petang ni K-Fry dah je aku, la ilaha illallah. Sakit kepala dia. Pakkanlah semayang sunat, pakkanlah puasa sunat lah. Orang kata boleh lah, ada choice, ada pilihan, ada alternatif. Tapi bulan puasa Ramadan ni, suka ke tak suka, penat ke tak penat, suara tak ada ke ada suara ke, sakit tekak ke sakit tekak ke, kena puasa. Kemudian Nabi kata apa? Wa qiyamul lailatin tatawwu'an. Dan malam hari dia Allah anugerahkan kepada kalian itu qiyamul lail. Itu apa? Tarawih. Tarawih, tuan-tuan. Tuan-tuan, tarawih ni hanya bulan Ramadan je, tuan. Kod nanti masuk Muharram, Safar ke, teringin ustaz, teringin ustaz nak buat solat tarawih. Tak boleh. Tak boleh. Solat sunat tarawih kod malam Ramadan je. Maka duk pakat-pakat lah mengimarahkan surah An-Nur ni sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah, momentum tahun ni masya-Allah tabarakallah, cantik dah. Kalau boleh kekal sampai akhir Ramadan. Siang nak pergi cari jekel ke, nak pergi cari lah. Malam betul ni main. Insya-Allah tabarakallah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konklusinya tuan-tuan, konklusinya kenapa orang beriman bergembira bila mana berada pada bulan Ramadan? Kerana tuan-tuan, inilah antara kelebihan yang mereka cari, yang mereka kejar, yang mereka inginkan untuk balik nanti bila mana kembali kepada Allah. Perkara inilah mereka akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, terkurang dalam membawa memimpin solat tarawih. Saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah jika ada rezeki kita berjumpa pada kuliah akan datang, pada masa akan datang insyaAllah. Tutup aja kita tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.